Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوساطها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, antara rahmat Allah yang besar kepada manusia ini ialah Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa membuka pintu taubat kepada hamba-hambanya selama hamba itu masih hidup, sehinggalah nyawa hamba berkenaan sampai ke kerengkungnya. Sebesar mana dosa yang dilakukan, sebanyak mana dosa yang dilakukan, seluas mana kejahatan yang telah dilakukan, jika ia mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memohon taubat dan keampunan daripadanya, dia akan mendapati Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha menerima taubat. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, baginda menyebut, innallaha yaqbalu taubata minal abd atau innallaha yaqbalu taubata al-abd ma lam yugharghir. Allah menerima taubat hamba selagi mana nyawanya belum sampai ke halqumnya, ke kerengkungnya. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka seluas-luasnya pintu taubat ini. Sebab itu pintu yang paling luas yang dibuka oleh Tuhan dalam kehidupan ini ialah pintu taubat. Allah membukanya pada siang hari untuk menerima dosa orang yang telah melakukannya pada malamnya, dan membuka pada malamnya untuk menerima dosa orang yang melakukannya pada siangnya, dan membuka bila-bila masa saja untuk hamba-hambanya di mana saja hamba-hamba itu berada. Apabila hamba itu bertaubat kepada Tuhan, Tuhan tidak menuntut perantaraan antara hamba dengannya. Tidak pula Allah menyatakan dia mesti bertaubat di hadapan seorang syekh, seperti sebahagian agama yang mensyaratkan pengakuan di hadapan padri ataupun pendeta. Tidak pula Allah mensyaratkan ia mesti membuat pengakuan di hadapan manusia bahawa ia telah bertaubat. Cukup antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah
fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Orang-orang yang apabila melakukan perkara yang keji atau menzalimi diri mereka sendiri, yakni melakukan dosa, kemudian dia mengingati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertaubat, siapakah yang dapat mengampunkan dosa melainkan Allah? Zakarullah, dia mengingati Allah, kemudian dia bertaubat kepada Allah. Allah menerima taubat hamba-hambanya. Oleh kerana di kalangan hamba itu ada di kalangan hamba yang merasa kecewa dengan diri mereka sendiri apabila mengenangkan dosa mereka terlalu banyak. Lalu syaitan telah memasuki perasaan mereka sehingga menjadikan mereka merasa berat untuk bertaubat, ataupun kecewa ataupun berputus asa, merasakan kalaupun aku bertaubat mungkin Allah tak terima lagi taubat aku ni, banyak sangat dosa yang telah aku lakukan. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menyebut kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran supaya nabi menyebut kepada hamba-hamba Allah yang lain, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah kepada hamba-hambaku, katakanlah wahai hamba-hambaku, yakni wahai hamba-hamba Allah yang telah kecewa, berputus asa daripada ke atas diri mereka, yang kecewa dengan diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan mereka kecewa daripada rahmat Allah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampunkan dosa kesemuanya sekali. Inilah Tuhan Al-Ghafur, Ar-Rahim, Ar-Rauf, At-Tawwab, yang selalu kita ulang-ulang namanya di dalam Asma'ullahil Husna, nama-nama Allah yang baik, yang pengampun, yang pengasih, yang penyayang, qabilut taubah, yang menerima taubat, At-Tawwab, Tuhan yang menerima taubat. Maka Allah itu memanggil hamba siang dan malam supaya hamba kembali kepadanya. Ditawarkan berbagai-bagai package di dalam agama ini supaya hamba kembali kepadanya, supaya hamba ingat kepadanya. Dia suruh hamba salat 5 waktu. Antara celahan waktu diberi peluang hamba bekerja, kadang-kadang tersilap dan tersalah melakukan dosa. Kemudian hamba itu berwudu, kemudian dia bersalat. Allah mengampunkan sebahagian dosa dengan wudu, sebahagian dosa dengan salat. Ada dosa yang besar, Ia mengampunkannya dengan taubat. Kerana Dia sayang kepada kita, Dia sentiasa menjemput kita. Dia menyebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu, wa jannah 'arduhas samawati wal ard, dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sehingga hari ini orang tak tahu luas mana bumi ini. Sehingga hari ini orang tak tahu luas mana langit ini. Bumi yang halus ini nak dibandingkan keluasan langit. Pada bumi yang sempit ini manusia berperang antara satu sama lain bagi merebut sekeping tanah, bagi merebut sebuah pemerintahan, bagi sebuah negeri, kerajaan, negara. Manusia berperang dan sanggup bermati-matian. Padahal sempit sahaja bumi ini dibandingkan ciptaan Tuhan yang maha luas, dan langit yang tidak tahu di mana penghujungnya, dan bumi bagaikan debuan yang tidak kelihatan pada cakrawala yang luas.
Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jika manusia berlumba-lumba untuk mendapatkan sekeping tanah yang indah, rumah yang cantik, negeri yang cantik, manusia berbelanja dengan belanja yang tinggi untuk melancung ke sebuah tempat yang cantik, sekalipun dia tidak dapat memilikinya, hanya untuk memandangnya, Allah menawarkan manusia syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang ditawarkan kepada penghuninya. Dia memanggil manusia dengan panggilan taubat. Dia menyuruh kita bersegera datang kepadanya. Dia memujuk kita dengan menyatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu. Bukan saja ampun, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan syurga yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Apabila seseorang bertaubat, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighfar, sentiasa beristighfar. Nabi SAW sendiri beristighfar setiap hari lebih daripada 100 kali. Nabi menyebut, ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Wahai hamba-hamba Allah, bertaubatlah kepada Allah, kerana aku sendiri bertaubat kepadanya, yakni memohon keampunan padanya sehari selebih daripada 100 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Pada waktu pagi kita bangun, astaghfirullahalazim. Hanya kita dan Tuhan yang mengetahuinya. Tapi kadang-kadang hamba-hamba Allah macam-macam ungkapan diucapkan, terlupa dia memohon keampunan antara dia dan Tuhannya. Sambil ia berjalan, selepas ia bangun tidur, sambil ia berada di dalam kenderaannya, ketika ia bergerak, terlupa untuk dia menyebut astaghfirullahalazim. Ketika ia hendak tidur, sedangkan berapa banyak dosa yang telah kita lakukan saban hari, dibandingkan Nabi yang maksum pun begitu, dengan penuh kerendahan diri sebagai seorang hamba, baginda memohon istighfar dan keampunan daripada Tuhan pada sehari lebih daripada 100 kali. Apabila hamba itu bertaubat, kadangkala sukar dia memegang taubatnya, kerana banyak ujian dalam dunia ini. Banyak maksiat yang ada di atas muka bumi ini, ia sangat menggoda perasaan insan. Siapapun insan itu, sama ada ia orang biasa, ia imam, ia syekh, ia ulama, sama saja. Tidaklah dapat kita ini berada di atas jalan keampunan dan memohon taubat ini berterusan dalam diri kita, melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu Nabi SAW ajar kita supaya kita sentiasa berdoa, supaya kita ini sabit, tetap di atas jalan yang benar. Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, baginda SAW menyebut doa yang mana baginda selalu mengulanginya. Baginda menyatakan, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan jantung hati manusia, tetapkanlah aku di atas agamamu. Dan Al-Quran mengajar kita berdoa, Rabbana la tuzi' qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, janganlah kau gelincirkan hati kami setelah engkau memberi petunjuk kepada kami. Taubat adalah nikmat. Sesiapa yang beristighfar, dia akan mengetahui betapa nikmatnya istighfar. Sesiapa yang duduk beristighfar, mengenang dosanya, dia akan tenggelam di dalam kenikmatan istighfar. Dia mungkin berlarutan berada duduk mengenang dosanya dan beristighfar dan menangis di hadapan Tuhan. Suatu nikmat yang besar yang tidaklah dapat dipahami melainkan orang-orang yang merasainya. Insan disuruh beristighfar dan disuruh tetap
dan dia tidak mampu tetap dengan melainkan dengan pertolongan Allah, maka dia berdoa supaya Allah menetapkan dirinya di atas jalan yang benar. Dan oleh kerana manusia ini kadangkala dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di sekelilingnya, maka agama mengajar supaya manusia memilih persekitaran yang baik. Sesiapa yang hendak hidup di atas jalan yang baik, dia kena memilih teman yang baik. Al-Quran mengajar kita dalam hal ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Hendaklah kau tetapkan dirimu, kau sabar dirimu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhan mereka pada waktu senja dan waktu petang, waktu pagi dan petang, kerana mereka itu inginkan redha Allah. Dan jangan engkau palingkan wajahmu daripada mereka kerana engkau inginkan perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan kamu ikut orang-orang yang telah kami alpakan jantung hati mereka daripada mengingati kami. Wattaba'a hawa wa kana amruhu furta, dia mengikut hawa nafsu sedangkan urusannya itu sia-sia sahaja. Allah mengajar sesiapa yang bertaubat dan ingin menjadi orang saleh, kena kawan dengan orang saleh, kena duduk dalam masyarakat yang saleh. Selepas kita beriltizam untuk taubat, kita duduk dalam lingkungan yang sama, kita akan mengulangi perkara yang sama. Sebab itu dalam hadis lelaki yang telah membunuh 100 orang, dia nak bertaubat, antara yang malaikat suruh kepadanya, idhabu ila ardin kadha wa kadha fa inna biha unasan ya'budun Allah fa'budillaha ma'ahum wa la ta'ud aw wa la tarji' ila ardik fa innaha ardus su'. Kamu pergi ke negeri sekian, tempat kampung sekian-sekian, di sana ada orang yang beribadat pada Allah, join mereka, sertai mereka. Jangan balik ke kampung kamu, dia kampung tak elok. Bukan kampung tu yang tak elok, kerana dikelilingi oleh orang-orang yang merosakkan. Anak-anak muda dalam negeri ni, apabila anda hendak kembali kepada yang baik, hendaklah memilih kawan yang baik, memilih lingkungan yang baik. Sebab itu agama menyuruh kita memilih jiran yang baik, memilih kawan rapat yang baik, memilih teman yang terdekat yang sentiasa membawa dan mengingatkan kita kepada perkara yang baik. Orang-orang yang berkawan dengan ahli ilmu akan mendapati dirinya bertambah ilmu. Orang-orang yang berkawan dengan orang-orang yang saleh akan mendapati diri cenderung untuk melakukan ibadah. Orang-orang yang berkawan dengan orang-orang yang terlibat dengan perkara yang buruk, sebahagian benda-benda yang tak elok dalam negeri ini, daun ketum dan seumpamanya, sebahagiannya bermula dengan kawan-kawan mencuba kerana hendak menunjukkan diri dia boleh buat apa yang kawan-kawannya buat, akhirnya dia terlibat dengan perkara-perkara yang salah. Maka ibu bapa selain daripada bertanya anak kita dah baca buku ataupun tidak, anak kita makan ataupun tidak hari ini, anak kita pakai baju apa, dia juga bertanya siapa kawan yang selalu dia berkawan dengannya, supaya ia memilih kawan yang baik. Dengan kawan yang baik maka manusia menjadi insan yang saleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah. Saya dengar di belakang tu ada anak-anak kita tu dia bising. Dia sembang. Sembang ni tabiat lah budak-budak ni, dia kalau duduk sama-sama dia akan sembang lah. Tapi kita sebagai orang yang dewasa ni kadang-kadang kita kena susun sikit masjid. Ini untuk sama-sama dapat manfaat. Sebab tu kita tak terima pandangan yang suruh budak-budak duduk satu saf sama-sama dia orang. Di dalam sebahagian kitab para fuqaha, mereka menyuruh kanak-kanak ni duduk di sebelah bapak dia. Artinya kalau bapak dia datang, bapak dia bawa duduk sebelah dia. Bila dia duduk sama-sama dia akan bermusyawarat lah. Kerana dia barangkali tak dapat faham sangat apa yang ada dalam khutbah, dan kita pun tak boleh nak marah kat dia sampai nanti dia takut datang masjid. Nabi SAW ra'ikan budak-budak ni. Idza sami'a buka as-sabi yukhaffif salatahu rahmatan li ummihi. Nabi apabila dengar budak menangis, Nabi ringankan salat, Nabi kesian dekat mak dia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Jadi anak-anak kita di belakang tu, kemungkinan besok kita bawa dia, bila kita orang tua-tua datang, ajak dia main duduk tepi kita. Jangan bagi dia duduk satu kelompok. Ini untuk masa-masa depan lah, di masjid mana pun sama. Sebahagian masjid tu dia letak saf kanak-kanak. Ini tak betul. Jangan pisahkan mereka. Mereka datang ke masjid untuk jadi orang dewasa. Mereka mesti mengingati memori yang baik datang ke masjid, bukan memori dimarahi dan dibenci datang ke masjid. So mereka duduk dengan kita macam anak-anak yang ada di hadapan, dia duduk dia. Maka dia pun tak bercakap. Dia belajar disiplin di dalam majlis. Dia belajar akhlak di dalam majlis. Dia melihat bagaimana bapaknya salat dengan salat yang betul, dan bapaknya melihat bagaimana ia salat. Kemungkinan anaknya salat silap dan dia dapat membetulkan salat anaknya. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah. Pada minggu ini adalah antara hadis yang boleh memberi manfaat untuk kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddaa fa ahsana al-wudu, kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja tahta adfarihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Man tawaddaa fa ahsana al-wudu." Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man tawaddaa fa ahsanal wudu. Siapa yang berwudu dan mengelokkan wudu. Pasal ada orang berwudu dia tak elokkan wudu. Ini berlaku sejak zaman Nabi, kadang-kadang kalut ambil wudu. Sebab itu ada riwayat yang disebut oleh Abu Hurairah, wailul lil a'qabi minan nar. Basuh kaki tumit pun tak kena. Kelang kabut. Ini kita kena tengok anak-anak kita juga yang berwudu ni. Kadang-kadang basuh muka, dia basuh muka saja, pipi tak kena, apa tak kena. Basuh tangan, kadang-kadang yang tua pun sama, basuh tangan siku pun tak kena. Dia tengok air atas ni saja. Dan Nabi SAW dalam riwayat mengingatkan sahabat yang dengan kelang kabut ambil wuduk, kerana itu menyebabkan tidak sahnya salat. Karena agama mengajar kesantunan, ia mengajar disiplin, ia mengajar supaya manusia ini ada disiplin, buat sesuatu dengan elok, buat sesuatu dengan betul, wuduk dengan banyak, wuduk dengan elok, dan dia tak suruh kita ambil air yang begitu banyak. Ini juga kesantunan. Kita dah ada dalam hadis yang lepas, kadang-kadang buka air itu mungkin boleh mandi wajib, bukan wuduk. Jadi kita buka dengan kadar-kadarnya, lalu kita ambil wuduk. Nabi kata, man tawadda'a fa ahsanal wudu. Siapa yang berwudu dan mengelokkan wudu, kena rata. Kerana wudu itu sendiri ibadah, bukan salat tu saja. Wudu itu sendiri ibadah. Kharajat khatayahu min jasadihi, maka keluar semua dosa-dosanya daripada anggotanya. Hatta takhruja min tahti azfari, hatta ia keluar daripada celahan-celahan jari jemari dia. Jadi apabila kita wuduk perlahan-perlahan ataupun kita terasa, mudah-mudahan Allah keluarkan dosa kita. Maka elokkan wuduk kita, elokkan cara kita berwuduk. Maka apabila masyarakat Islam ini diajar ini yang disebut dalam banyak hadis, dan kita ingatkan,
Wuduk pun elok. Sebab tu tempat wuduk elok. Sebab tu kemas, bersih. Orang Islam sentiasa bersih. Wajahnya 5 kali sekurang-kurangnya setiap hari. Dia basuh wajahnya, dia basuh tangannya. Kedai orang Islam bersih. Patut masyarakat Islam tak kena wabak penyakit. Tapi wabak penyakit banyak tersebar dalam dengara orang Islam kerana falsafah wuduk tidak dibawa dalam kehidupan. Tandas masjid orang Islam juga tidak bersih, rumah orang Islam juga tak bersih, kedai makan orang Islam tak bersih, tempat orang kampung orang Islam juga tidak bersih. Di dalam negara yang tak diajar wuduk, tidak beriman dengan Tuhan, mereka plastik tidak ada, sampah sarap tidak merata-rata. Tapi di tempat orang yang berwuduk, yang diajar oleh Nabi bersolat, sampah merata-rata, kekotoran merata-rata. Maka nampaknya didikan Allah dan didikan Rasulnya tidak berjaya mengeluarkan kita daripada institusi masjid ini keluar menjadi pelajar yang berjaya di luar daripada masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua supaya menjadikan agama ini benar-benar agama yang dapat membentuk masyarakat Islam yang cemerlang dan gemilang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita menyebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebut, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi ashra wa hatta anhu ashral khati'at. Sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah Subhanahu wa taala berselawat kepadanya 10 kali dan dipadamkan daripadanya 10 kesalahan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk, hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian, hamba-hamba-Mu, dan kepada pemimpin kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Said Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Said Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Ibnu Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Dan Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat, sejahtera. Semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diridai oleh-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu, Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau perbaikilah pergaulan antara kami, Engkau jadikanlah kami umat yang berminda kelas pertama dalam tindakan, Engkau hindarilah kami daripada sifat-sifat yang buruk lagi keji. Engkau angkatlah martabat sesiapa hamba-Mu yang berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu. Berilah kekuatan kepada kami untuk menghindari amalan syirik, bid'ah, khurafat dan maksiat. Mudah-mudahan agama Islam yang Engkau redai ini dapat dijulang ke tahap yang paling tinggi. Ya Rahman, Ya Wadud, Engkau semarakkanlah dalam jiwa kami kasih sayang kerana-Mu sehingga tersebarnya cinta dan kasih yang Engkau redai. Engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami, dan seluruh yang kami kasihi. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil maut rahatan lana min kulli syarr. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.